Okay, so untuk fotosintesis yang part ni adalah light independent kan. So just nak ingatkan awak, kita dah belajar pasal light dependent reaction LDR yang terbahagi kepada cyclic photophosphorylation dengan non-cyclic photophosphorylation. Okay. Kalau cyclic tu ingatkan yang dia keluar, dia masuk balik, keluar, masuk balik tu. Itu cyclic. Tujuannya hanya untuk tambahkan ATP sahaja. Okay. Lepas tu kalau yang non-cyclic tu tujuan dia ada pemula dan ada akhirnya. Tahu non-cyclic dia start, habis. Okay. So kalau non-cyclic ni pula dia memerlukan light. Okay, dua-dua memerlukan light kan? Dua-dua memerlukan light. Macam kita dah cakap semalam tu. Light, dua-dua memerlukan light. Tapi untuk yang non-cyclic ni dia perlukan water juga. H2O. Okay, ingat So, kalau untuk yang water ni untuk apa? Untuk lysis. Kan nak gantikan, ingat tak yang dia naik atas, lepas tu nak gantikan yang dekat chlorophyll photosystem reaction center tu. So dia nak gantikan elektron tu, dia gunakan elektron daripada air. So hopefully you all bolehlah ingat-ingat balik yang hari tu punya. Okay. So lepas itu, apa lagi photoactivation, dulu melakukan photoactivation kan. Lagi apa lagi? Itu je lah kot. So fungsi non-cyclic ni untuk hasilkan ATP dan juga NADPH. Tahu, dua produk ini. Dua produk ini untuk apa? Untuk nak dihantar ke sini. Ni. Tiga-tiga ni. Tengok pokok lah. Kalau pokok yang ni untuk Kelvin lah C3. Kalau yang ini untuk C4 plant. Tapi just nak ingatkan yang produk daripada non-cyclic, okay, produk daripada non-cyclic digunakan untuk yang dekat sini. Tahu yang ni. Apa benda ni? Ini adalah light independent reaction. Tadi LDR, yang ni LIR. Okay, so boleh So kita nak masuk LIR, light independent reaction, iaitu Kelvin cycle lah, Kelvin cycle. Okay, so benda ni, Kelvin cycle ni berlaku dekat mana? Dekat mesophyll cell. Mesophyll cell dekat stroma lah. Okay, so dia nama dia CO2 fixation. Kenapa nama dia CO2 fixation? Sebab dia nak menangkap CO2 dan gabungkan dengan RUBP kat sini tu. Nak menggabungkan. Fix ni, fixation ni maksudnya menggabungkan, join. Okay. So nanti ini adalah untuk C3. Kalau yang ini pula yang berlaku untuk C4 plant. Okay, C4 plant. Sama juga dia nak menggabungkan CO2. CO2 untuk nak bindkan dengan RUBP. So dapatlah produk nantilah. So yang ini pula penggabungan CO2 dalam CAM punya pokok. Okay, so kita dah tahulah ini proses penggabungan CO2. Right. Kenapa kita nak gabung-gabungkan CO2 ni? Sebab kita nak bentukkan glukos. Makanan dia. Sebab kan glukos kan ada C6, H12, O6 ni kan yang ini. Ni karbon ni daripada CO2 lah. So kita kena tangkap CO2, susun-susunkan dia supaya dalam bentuk gula ini. Sebab pokok perlukan gula nak buat tenaga. Okey. So untuk C3, ingat tak balik kenapa dinamakan sebagai C3? Kenapa yang dinamakan sebagai C4? Sebab produk pertama adalah 3 karbon. Nak tunjuk. Sabar. Apa maksud produk pertama tu? Kalau kamu tengok dalam gambar ni, sekejap ni C4. Ni. Ini adalah yang berlaku dekat C3. C3. Nampak tak ni? Ni produk pertama. Produk pertama penggabungan CO2 dengan RUBP adalah 3 karbon. Inilah dia C3. Okay, sebab tu nama dia C3 plant.
Faham Kalau C4 pula, kenapa dinamakan C4? Tapi sebenarnya jarang soalan tanya. Just saya nak awak tahulah. Okay. Dia tak tanya pun kenapa C4, kenapa C3. Gambar dia ni. Produk pertama penggabungan CO2 dengan fosfoenopyruvate dapat 4 karbon. Lepas tu nama dia C4 plan. So C4, C3 tadi tu lah. Okey. Okey, so kembali balik tadi gambarnya yang ini. So apa pula beza antara C4 dengan CAM? Okey, kejap. Yang dua ni kan, kenapa ada dua ni? Kenapa macam ada dua ni? Kenapa tak boleh guna yang ini sahaja? Yang dekat C3 je? Sebab ada pokok yang duduk dekat kawasan yang panas. Panas dan kering. Okey. Jadi dia kena mengelakkan satu situasi. Awak ingat tak situasi dia apa? Apa proses dia? Iaitu respiration. Yes. So pokok tu dia kena elakkan benda ni daripada berlaku. Sebab kalau benda ni berlaku, dia akan berlakunya pembaziran. Okay, hanya satu je G3P yang terhasil. G3P. Ni. Patutnya kita boleh dapat 2 G3P kat sini. Tapi sebab benda ni berlaku, dapat satu sahaja. Satu lagi tu benda lain. So dah bazir. So nanti kalau lambat terhasilnya benda ni, lambatlah terhasilnya gula. Jadinya pokok tu akan layu. Tak ada makanan. So this one is not good. Okay. So lepas tu pokok tu dia ada evolusi. Ada benda ni lah. Ni susunan dia mesofil dengan Bandershin ni. Dengan satu kawasan tapi perbezaan waktu. Cuma dia ada tambah dekat sini je. Yang kat sini. Apa dia tambah? Ingat tak? Ada enzim PEP carboxylase. Yang sini pun ada juga. PEP carboxylase. Kenapa dengan enzim ni? Kenapa apa specialty enzim ini? Sebab dia apa? Tahu tak kenapa? Saya je cakap apa? Apa kelebihan enzim PEP carboxylase ni berbanding dengan yang enzim yang ada kat sini? Nama dia adalah Rubisco. Ingat tak? RUBP carboxylase oxygenase. Apa kelebihan PEP ni? Anyone wants to try? Tak ingat? They are more attractive to carbon dioxide. Yes. Okay. So, saya ulang balik. Yang PEP carboxylase ni, dia akan lebih tertarik higher affinity towards CO2. Walaupun CO2 tu rendah. Okay. Kenapa pula rendah juga? Sebab, ingat tak? Dalam proses ni, banyak pula nak terangkan kan? Tak apalah. Dalam respiration ni, berlaku pada waktu dry and hot. Jadi bila berlaku dry and hot ni, stomata akan tutup. Pintu dia tutup. Bila pintu tutup, dalam pokok tu, CO2 tak boleh nak keluar. Tak boleh nak masuk. CO2 tak boleh nak masuk. Jadi CO2 akan berkurang. Sebab CO2 kan daripada luar, kita yang keluarkan CO2 bagi kat plant kan. Jadi yang kita keluarkan tu tak boleh nak masuk dekat plant. Sebab stomata dia tutup. So dalam pokok tu akan rendah CO2-nya. Okay. Tapi at the same time, tinggi oksigennya. Kenapa boleh tinggi cuba fikir. Anybody wants to try? Kenapa oksigennya tinggi? Daripada mana oksigennya ni? Siapa nak cuba? Tak ada? Tak ingat? Dari mana? Light dependent. Yes. Sekejap saya tunjuk. Light dependent. Sabar Siapa yang tak clear lagi, saya tunjuk jap. So, jawapan dia daripada light dependent tau. Sorry, pening sikit. Ni. Tak apalah, tengok ni je lah. Ya, nampak ni? Gambar ni. Ni, light dependent reaction. O2 yang keluar. Jadi O2 ni banyak akan terkumpul dalam pokok tu. Dia tak boleh nak keluar. Tak boleh nak bagi kat kita. So, oksigen akan meninggi dekat situ. So, walaupun oksigen tinggi, yang PEP carboxylase tu tetap boleh tangkap CO2 yang rendah tadi tu.
So untuk mengelakkan daripada photorespiration berlaku. So kiranya yang ini, PAP carboxylase tangkap CO2. Lepas tu dia kena duduk kat depan. Kalau yang si Rubisco ni duduk kat atas, memang habislah. Pokok tu layu lah sebab dia akan tangkap oksigen, dia akan suka lagi oksigen. So ni pun sama juga. Susunan ni kalau kamu ingat, nama dia adalah Hatch-Slack. Macam ni saya tak ingat eja dia, macam tu lah Hatch-Slack pathway. Kamu tengok balik ejaan dia. Sekejap. Saya rasa yang ni. Slack pathway. Hatch-Slack pathway. Apa maksud Hatch-Slack pathway ni? Ada 2 cycle. Atas dengan bawah ni. Tahu? Okay, lepas tu apa lagi? Beza antara C4 dengan CAM pula. So kalau C4 ni ada 2 tempat yang berbeza tapi pada waktu yang sama. Siang je lah. So mesofil dengan bundle sheath. Susunan dia kena rapat-rapat. Kalau kamu perasan yang C3 punya susunan pokok dia, bundle sheath dia merata. Mesofil cell dia pun jauh daripada bundle sheath. Sebab dia tak perlu pun buat benda ni. Tapi kalau C4, dia kena susun rapat-rapat mesofil dan juga bundle sheath-nya. Okay. Itu untuk C4. Kalau untuk CAM, mesofil cell, mesofil cell, dia tak ada bundle sheath lah. Tak kisahlah bundle sheath tu jauh pun tak apa. Cuma bezanya berlaku pada waktu malam dan siang. Kenapa ada beza ni? Sebab sama juga reason dia, pada waktu malam baru stomata ni akan buka. Buka pintunya tu. Jadi bila waktu malam, pintu terbuka, barulah CO2 akan tinggi. So CO2 masuk. Tapi nak tanya, kenapa dia kena tunggu pada waktu siang baru dia boleh masuk dalam Calvin cycle? Padahal dekat C4 boleh je terus. Kat C3 pun boleh je terus. Kenapa kena tunggu pada waktu siang baru boleh masuk Calvin cycle? Apa? ATP dengan NADPH dari light dependent reaction. Okay, so betul. So ingat, benda ni berlaku pada waktu malam. Tapi dia akan simpan dalam vacuole. Okay, so simpan dalam vacuole dalam bentuk malik tu. Nanti kamu tengoklah balik malik tu mana satu. So malik ni akan terkumpul pada waktu malam tu. Sepanjang malam tu dia kumpulkan malik sahaja. Bila ada cahaya, barulah malik ni keluar daripada vacuole, masuk balik sini, masuk ke dalam Calvin cycle. Kenapa? Sebab Calvin cycle ni tak akan berfungsi selagi tak ada ATP dan juga NADPH. So mana dapat benda ni? Daripada tadi dia cakap juga, banyak kali dia cakap juga, light dependent reaction. Faham So ingat, Calvin cycle kena ada penggerak dia iaitu ATP dan juga NADPH. Dari mana? LDR. Tahu? Okay. So we go to tengok dia punya beza. Leaf structure, bundle sheath, lac chloroplast yang untuk C3 kan. Sebab tak perlu pun. Kalau C3, dia berlaku dekat mesophyll cell je. Mesophyll cell je. Sebab tengok gambar ni. Nampak? Mesophyll cell je C3. Kalau C4, kena adalah bundle sheath-nya tu. Ada chloroplast sebab berlaku juga kat situ, nampak ni. Ni bundle sheath. Yang ni mesophyll cell. Okay. Yang ini mesophyll cell have large vacuole. Nampak ni vacuole. Untuk apa large vacuole ni? Untuk simpan yang malik tadi kan sepanjang malam tu dia kena simpan stok. Simpan stok dia. Sebab nak bawa ke siang. Macam tu. Okay. Can be sun or shade plants. Ineffective in shade areas. Dia akan tutup. Okay. CO2 capture at night. So bila stomata buka baru dia boleh tangkap CO2 lah. Okay, lepas tu requires relatively moist habitat. Ni tak ada apa-apa pun, typical je. Tak ada ni. Productivity, cuba tengok ni, productivity. Kenapa yang untuk C3 moderate, yang C4 high, yang CAM pun high? Sebab ada enzim PEP, carboxylase. Sebab itulah dia punya penghasilan tu lagi cepat, lagi efisien, lagi bagus. Sebab benda ni enzim ni. Enzim ni memang bagus lah. Dia tolong CO2 tangkap,
Lepas tu gabungkan, paskan ke bawah. Sebab kalau yang Rubisco tu, bahaya sikit. Kalau ada CO2 rendah sikit, oksigen tinggi sikit, dah dia ambil oksigen. Sebab tu dia moderate sikit. Tahu So kalau soalan tanyalah, kenapa untuk C4 dengan CAM is higher, dia punya productivity? Because presence of enzyme tu lah. Okay, so kalau kalau awak ada nota awak tu, bolehlah conteng-conteng sikit. Okay. Sabar. Okay, lepas tu ni tak ada apa, optimal temperature. C3 dengan C4. CO2 fixation occur once. Iaitu dekat Kevin cycle je lah kan. Okay. Yang ini CO2 fixation occur twice. Kenapa twice? Ingat tak yang dekat PEP tu? Yang dekat atas dengan dekat Kevin cycle. Okay, so yang inilah. Kenapa dia twice Kalau ada orang tanyalah. So occurs in mesophyll cell. Okay, tempat dia. Yang ini mesophyll dengan bundle shift. Okay, ni tak ada apa-apa. CO2 acceptor is RUBP. Kan, yang CO2 gabung dengan RUBP. Yang saya kata banyak kali juga ni. Okay, 5 karbon lah. So, yang C4 pula, CO2, dia akan gabung dengan PEP. PEP yang 3 karbon. Okay, nanti yang lagi satu, CO2 tu pula akan combine dengan RUBP. Macam Kevin cycle biasalah. Yang bawah ni Kevin cycle. Okay, kalau soalan dia tanya beza antara C3 dengan C4. Saya suggest awak tak payah ambil yang ini. Sebab kalau awak ambil perbezaan yang ini, awak kena ada dua-dua jawapan yang ini. Yang ini satu, yang ini pun satu. Sebab untuk C4, dia berlaku dekat dua tempat yang berbeza. So, awak kena terangkan dekat dua-dua. Kalau soalan structure, markah dia 1, 2, bolehlah awak ambil yang nombor 1 ni. Nombor 2. Okay. Sebab kalau yang kalau AC kenalah juga try lah ambil yang mana yang pendek-pendek dulu. Yang ini sebab takut awak tertinggal. Awak hanya akan terangkan yang ni je. Sebab ramai juga yang student buat macam ni je. Yang ni je dia terangkan. Dia tak terangkan yang belah bawah tu. Ni sayang ni. Okay. So kena ada dua-dua tau. Yang ini enzim dia RUBP carboxylase oxygenase. Okay. Satu enzim sahaja kan. Nampak tak? Yang ini PEP carboxylase dan kamu kena sebut juga RUBP ni. Ribulose 1,5 bisphosphate carboxylase oxygenase ni. Ni. Nampak tak? So enzim tu pun kena sebut dua-dua. Tu bahayanya tu. Sebab kita kalau nak tengah exam kan kita nak cepat kan. Nak kejar masa. Tapi tertinggal pula yang ini. Kamu tak sebut yang ini. Kamu hanya sebut yang atas tu je. Sebab duk cerita bagus-bagus PEP carboxylase kan. So takut terlupalah yang bawah tu. Ya, hati-hati tau So yang ini produce yang 3 karbon, yang ini dapat 4 karbon lah. Oxaloacetate. Okay, so photorespiration occurs, yang ini photorespiration inhibited by high concentration of oxygen. Ataupun kalau awak nak ambil dalam jawapan ni untuk sebagai jawapan essay kan, awak ambil yang ni je, pendek sikit. Photorespiration occurs in low rate. Low rate. Yang ini berlaku, yang ini dapat dikurangkan lah. Dapat dikurangkan. So ini pun boleh juga kalau markah dia lebih daripada 2 markah. Ni point dia pendek. Senanglah sikit. Okay. So yang ini pun boleh juga ambil. Photosynthesis is less efficient. Yang ini photosynthesis is more efficient. Ni boleh. Okay. Kenapa more efficient? Ingatkan tadi sebab ada enzim PEP carboxylase tau. So yang ini Kranz anatomy absent. Kranz anatomy absent. Yang ini Kranz anatomy present. Ini susunan yang saya kata bundle shift kena susun selari dengan mesophyll cell. Ni Kranz anatomy. Okay. Kalau yang untuk C3 dia tak kisah. Dia boleh bersepah-sepah bundle shift dengan dia punya mesophyll cell tu. Okay. Lepas tu yang ni pun boleh juga. Carbon fixation by Kevin cycle sahaja. Ni pun okey lah. So yang ni pun carbon fixation by Hashtag pathway. Lepas tu and Kevin cycle. Nampak tak ni? Yang ni pun macam bahaya sikit. Sebab awak ramai mungkin akan jawab sampai sini je. Carbon fixation by Hashtag pathway sahaja. Terlupa pula nak sebut pasal Kevin cycle. Okay, so try to hafal point-point yang simple tapi adalah dalam ni. Okay. Okay dah. So settle.
Hopefully okay lah photosynthesis ni. Saya rasa sebab nanti masa lecture, saya nak masuk topik baru. So, kita sambung untuk soalan PYQ. Okay, so kepada siapa yang tak join semalam bincang 2 soalan kot. 2 ke 3 macam tu lah. So, nanti you all tengok balik Lupa saya nak ambil gambar skema jawapan tu. Ni kita bincang semalam. Ni pun ada bincang semalam tau. Siapa yang tak join tu pasal C4 yang ini. Okay. Dan juga yang ini. Okay. So kita nak bincang hari ni yang inilah. PYQ So buka-buka buku. Okay. So describe what happened to the carbon fixation in C3 plant during hot and dry area. So hot and dry day. So apa berlaku pada C3 plant kalau berlakunya hot and dry day? So berlakulah photo respiration. Okay, so photo respiration tapi dia satu markah, dia nak 2 markah kan. So tu satu point baru. So awak tambahlah. So peneranganlah sikit. Low level of CO2 dan high oxygen. Okay. So point lain-lain saya tulis je lah. Kalau awak nak ni pun boleh juga. Kalau awak ingat 2 ni saja pun okey. Okay. Kenapa low level of CO2 dan high level of oxygen? Sebab stomata close. So kalau soalan structure macam ni, kalau awak nak jawab dalam macam ayat macam ni pun di-consider boleh. Boleh. Sebab dia bukanlah, tak perlulah awak nak cerita dalam untuk ayat essay tu kan. C3 plants will undergo photorespiration where low level of CO2 is CO2 and high level of oxygen due to stomata close. Tu memanglah bagus. Cuma kalau awak buat macam ni saja pun boleh. Nanti pemeriksa akan tanda yang ini low level. Okay, dah tanda. Janganlah buat arrow ni tau. Buatlah high. Tulislah betul-betul. Okay. Okay, lepas tu tambahan juga Rubisco has higher affinity to oxygen. Okay. Lepas tu points yang keempat saya sambung sini Rubisco add oxygen to RUBP. So inilah penerangan sebab dia 2 markah je. So kalau poin pertama dan kedua tu sahaja pun dah okey. Okay, dapat ke? Okay. Alright, so untuk soalan seterusnya, dia tunjuk light independent reaction. So in your mind mestilah Calvin cycle kan, tapi berlaku dekat C4. Oh, ada yang Hashlake pathway tu. Yang ada PEP carboxylase. Okay, so itu kena simpan dulu otak sebelum kita tengok soalan. Yang ini gambar dia pyruvate, PQ, lepas tu ada PEP, lepas tu enzim X pula, lepas tu ada malit ni Okay. So name cell M. Cell M. Oh, inilah sel M. So sel M ni apa? So yang ini adalah bundle sheath cell. Sebab ingat yang si pyruvate ni dia kena ambil daripada bundle sheath kan? Kan sebab bundle sheath kat sini. Kamu bayangkan macam ni lah. Yang ini adalah mesophyll cell. Dia gambaran dia sengit. Baring pula. Kalau kita belajar tadi tu dalam nota tadi tu kan gambaran dia straight kan. Kamu jangan set mind mesti kena straight. Dalam soalan dia boleh ubah gaya dia nak tanya. Mungkin dia akan tanya dalam bentuk macam ni lah. Yang ini bundle sheath. Sengit. Kalau kita dalam nota kita tengok bundle sheath kat atas kan. So yang ini hati-hati. Boleh juga macam ni. Okay. So bundle sheath kat sini. So kiranya pyruvate tu daripada bundle sheath lah. So bundle sheath cell. How is N converted to malit? N ini convert kepada malit balik. So jadi dia kena receive ataupun N is reduced. Dah. Siapa yang reducekan dia? By NADPH.
So ingat dekat sini ada yang NADPH tu. Okay. So jadi NADP+. Yang S ni ada NADP+. Okay. Why are P and R, P dengan R are not produced at night? Ingat tak yang ini yang berlaku dekat LDR tu kan, light dependent reaction kan. So something to do with yang itulah point dia. Okay. So jawapan dia cyclic. Tak payahlah. Light dependent lah, sebab kalau nak cerita pasal cyclic dengan non-cyclic tu panjang pula ayat dia. Dia kata kat sini boleh juga yang tu. Yang ini light dependent reaction. Kita simpulkan je. Light dependent reaction stop during night. Tak berlaku lah. Okay. Photo activation does not occur. So, bila tak ada photo activation, ingat tak photo activation tu apa? Yang elektron tu kan, yang dia naik teruja tu, yang daripada banyak-banyak photosystem reaction, lepas tu dia naik atas, terima pada primary electron acceptor. So kalau elektron tu tak ternaik dan tak lalu dekat ETC, ingat tak ada tepi sini ETC. Dan yang saya kata, dia lalu je ETC ni, ada ATP terhasil. So kalau tak ada elektron, tak adalah nak lalu dekat ETC ni. Bila tak ada elektron lalu kat ETC, tak adalah ATP yang terhasil. Okay, sebab tu jawapan dia photoactivation does not occur. Lepas tu absence of enzyme NADPH reductase. Enzim ni dekat mana? NADPH reductase ni. Ingat tak dekat non-cyclic tu, kat hujung ni ada photosystem lagi kan? Alah, tak apalah bertindih faham So yang ni dia naik atas, PEA lagi. Dia lalu dekat ferredoxin kat sini, FD. Lepas tu, yang kat hujung ni ada satu nama dia NADPH reductase. So yang inilah dia enzim yang ini tau. Okay. So kalau kenapa NADPH tu tak ada? Sebab benda ni tak ada lah. Tak ada pada waktu malam. Okay. So ni jawapan dia. Silent kejap. Kalau tak faham tulisan bagi tahu ya. Sekejap. Okay, sekejap. Dah ke? Dah. Okay, saya proceed ya. Saya proceed to the next question. Mana? Ni. So predict two advantage of having enzyme X for C4 plant. So apa advantage untuk enzyme X? Enzyme X apa lah tadi? Tengok balik atas. Mana enzyme X? Oh kat sini lah dekat PEP tu kan. So mestilah enzyme X tu adalah PEP carboxylase. Dia tak suruh awak nyatakan enzim apa, tapi dia suruh nyatakan apa kepentingan enzim ini. So awak kena tahulah enzimnya adalah PEP carboxylase. So apa advantage dia? Dah cakap kan dia more affinity towards oxygen tu kan. Itulah jawapan dia. So can fix CO when CO2 when low concentration. Ataupun kalau awak nak jawab ni lah. Enzyme has higher affinity to CO2 even in low concentration.
Okay. So, walaupun kan awak rasa macam point ni lebih kurang sama. Tapi kalau yang point pertama ni dia nak cakap, dia boleh gabungkan CO2. Fix joinkan CO2. Dia tertarik. Kalau yang point yang kedua lebih tertarik lah. Dia tertarik dan dia akan join. Sebenarnya yang inilah point pertama kok. Dia tertarik dulu. Lepas tu barulah yang nombor 2 ni baru dia join kan, combine kan. Kan yang dengan PEP tu. Tapi tak apalah. Itulah dia. Jawapan dia. Okay. Tahan kejap. Okay. Dah? Alright. So kita satu lagi kot soalan. Dah kan? Satu lagi soalan ni. Yang bawah ni nantilah next class. Okay. So ini nombor 6 untuk PYQ. Both plants in figure 7 have adaptations that facilitate carbon fixation. Yang membantu carbon fixation. Yang membantu untuk combinekan kan. Okay. So describe why these adaptation are crucial. Kenapa penting? Sebab dua-duanya duduk dekat kawasan yang apa? Hot and dry kan. So itulah salah satu point dia. Sebab ada 3 markahnya. So point pertama, they live in hot and dry environment. Okay. So tu point pertama. To reduce water loss, stomata has to close. Okay. So stomata close reduces CO2 supply. CO2 kalau tak boleh enter. Tak payahlah supply. Kita guna perkataan yang kita selalu guna supaya awak enter. Awak faham. Dalam skema ni dia tulis supply tapi kita jarang kan guna. Kita cakap saya terangkan pun CO2 masuk. So boleh je guna CO2 enter. Reduces CO2 to enter. Okay. So kita guna perkataan yang simple lah yang kita boleh faham. So point yang ketiga. So yang ini just macam conclusion lah. Adaptation is needed to reduce photorespiration. Okay. So 3 point yang atas ni pun dah cukup dah. Sebab yang point yang keempat ni adalah ulangan atas soalannya tu. Okay. So tak apa, kalau nak letak boleh juga. Okay, saling kejap. Okay dah So next question. Dah, so saya pergi next question. So name plan A dengan plan B. Okay, so namakan. Plan A adalah name je ke? Simple. Type of plant. Sama je. Simple je. Kalau yang plan A, apa? C for plants. Yang plan B adalah CAM plant. Sebab dia nak tanya type je kan? Plants. Tu je soalannya. Bawah ni terlupa lah. Okay. So name the separation adapted by plan A and plan B. So separation. Kalau untuk yang plan A buat ayat senang lah. Differentiated ataupun separated lah. Okay, separated by different places.
Okay, kalau yang plan B separated, ulang balik by different times. So satu different place, satu different time. Tahu, okay? Okay, saya kejap. So, just nak ingatkan siapa yang tak tanda lagi attendance tu boleh tanda nanti ya. Ada dekat chat ataupun dekat kita punya group. Baru nampak 15 orang je. Okay, so sambung. Sambung balik. Ni jap. Mana? One similarity and differences based on carbon fixation between the two types of plants. So yang ini C4 dengan CAM. So apa similarities dia? Similarity satu je kan dia nak. So carbon, dua-dua carbon fixation dia occur twice. Okay, sebab ada 1, 2. Yang ini pun 1, 2. Lepas tu differences dia dari segi dia punya tempat lah. Satu is berlaku pada dua tempat yang berbeza. Satu berlaku pada dua masa yang berbeza. Lepas tu yang differences. Boleh lah yang ni. So first carbon fixation occur kejap. Sebab saya nak ubah ayat ni macam nak simplekan sekejap First carbon fixation carbon fixation occur in bundle shift sekejap So untuk first differences je, first carbon fixation occur in bundle shift. Second in mesophyll cell in C4. Okay. Yang point yang untuk differences yang untuk CAM pula awak ceritalah. First and second occur both at bundle shift. Bukan bundle shift, mesophyll, sorry. Mesophyll cell. Ataupun awak ceritalah juga. Ni kena asingkan juga kot. First occur at night. Second occur at day. And this is CAM. Macam tu. Ayat yang macam, ayat point macam ni, tapi kena terangkanlah both occurs in CAM. Macam tu. Pun boleh. Tak payahlah macam ayat panjang-panjang kan. Kita nak bina ayat tu pun susah. Kan kita tahu point dia tapi sebab kekangan nak bina ayat English tu, kadang tu membuatkan macam bazir masa lah kan, tak sempat. So awak buat point macam ni pun boleh dikira. Tahu So give one example for plan B. Plan B. One example. Contoh pokok yang plan B. So paling senang cactus lah. Okay, so cactus, nenas, pineapple. Tahu, okay, cactus atau pineapple. Yang paling senang cactus je lah, ingat cactus je. Okay, sudah salin. Okay, so saya